Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ini kita akan masuk satu topik baru, iaitu isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem endokrin manusia. So, kalau sebelum ni korang semua dah belajar pasal sistem endokrin, dia punya struktur bermula daripada hipotalamus sampailah ke organ pembiakan, iaitu ovari dengan testis. Okey, so kita pun hari ini akan masuk berkenaan dengan isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem endokrin manusia yang kita dah belajar sebelum ni. So, apa yang korang akan dapat hari ini? Korang akan dapat ramalkan kesan ketidakseimbangan hormon terhadap kesihatan manusia. So, kita akan tahu contohnya kalau kita kalau dalam badan kita hormon mana yang tak seimbang, so ia akan menjejaskan apa? Dia akan memberi kesan kepada kita apa? Okay? Okay, let's get started. Okay. Fasa untuk kita cungkil idea kita. Okay, macam mana? Apa? Kalau masalah kesihatan endokrin ni mesti berkaitan dengan hormon. Okay. So, sama ada ianya gagal atau tidak menghasilkan hormon. Okay, ataupun terlebih menghasilkan hormon. So, kita akan dapat certain penyakit lah. So, penyakit ni bila, contohnya bila terlebihnya hormon ni, kita akan dapat sakit ni. Kalau kurangnya hormon ni ataupun tak cukupnya hormon ni, kita akan sakit. Kita akan dapat penyakit ni. Okay, like that. Okay. So, ini yang ini keseluruhannya. Kita ada 6 jenis masalah kesihatan yang berkaitan dengan hormon. Okey, yang pertama sekali, okey, dia berpasangan tau. Berpasangan dan berlawanan. Okey. Kita ada diabetes mellitus dan kita ada diabetes insipidus. Lepas tu kita ada kegergasian, kita ada kekerdilan dan kita ada hypothyroidism dan hyperthyroidism. Okey. Kita pergi kepada satu-satu. Okey. Okey, yang pertama sekali adalah diabetes mellitus. So, diabetes mellitus ni kita kena tengok dulu hormon apa yang terlibat dalam diabetes mellitus, which is insulin. Insulin dibebaskan oleh organ apa? Pankreas kan. Okey, so macam mana seseorang penyakit ni boleh dapat diabetes mellitus ni? Sebabnya dalam badan dia tidak menghasilkan insulin yang cukup ataupun tidak boleh guna pun insulin tu. Okey, yang menyebabkan aras glukosa menjadi tinggi. Insulin kegunaan dia untuk macam bila pankreas hanya bebaskan insulin untuk turunkan kita punya paras gula dalam darah kan. So bila kita punya insulin ni tak boleh guna, so aras glukosa pun akan jadi tinggilah sebab insulin untuk kurangkan paras gula dalam darah kan, ataupun paras glukosa dalam darah kita. Kalau insulin ni tak elok, so aras glukosa pun jadi tinggi. Okey. Kalau kita tengok dekat bawah ni, kat struktur ni. Okey. Okey, kalau kita tengok dekat bawah ni, dia akan jadi macam ni. Mula-mula perut kan tukarkan makanan kepada glukos. Lepas tu glukos masuk dalam darah. Lepas tu pankreas ni menghasilkan insulin, tapi tidak boleh digunakan. Okey, so this glucose dia tidak dapat diserapkan ke sel badan. Biasanya macam setiap glukos tu akan pergi ke sel badan kan. Lepas tu yang ni dia tak serap ke sel badan, dia terus masuk je dalam kita punya salur darah. So dalam salur darah kita pun akan meningkatlah paras glukosa dia. Okey, macam tu. So, simptom orang yang menghadapi diabetes mellitus ni, dia cepat letih, dia kerap buang air kecil. Lepas tu biasanya tapak kaki dia kebas. Lepas tu rasa haus lah sebab dia kerap buang air kecil. Lepas tu penglihatan dia pun kabur dan luka dia lambat sembuh. Okey, biasanya kalau dia kata rembesan insulin berlebihan ni akan menyebabkan hypoglycemia, iaitu paras glukosa yang sangat rendah. So, yang ni berbeza pula. Dia kata yang ni rembesan insulin yang berlebihan. Okey, kalau yang ni insulin yang tidak boleh digunakan. So, bila insulin berlebihan, dia akan menyebabkan hypoglycemia, iaitu paras glukosa darah yang sangat rendah. Okey, so bila paras glukosa yang sangat rendah ni
kita punya, bila tak ada glukos, so macam energi pun tak ada lah kan, berkurang. So dia akan jadi, simptom dia akan letih, kadang-kadang sukar untuk tidur waktu malam, kita punya pemikiran pun bercelaru, lepas tu kita takut, lepas tu emosi tak stabil, mudah pingsan dan sakit kepala. Okey, kita pergi yang seterusnya. Yang ni adalah berlawanan dengan diabetes mellitus tadi. Ini adalah diabetes insipidus. Kalau diabetes insipidus ni, dia berbeza. Hormon apa yang terlibat adalah antidiuresis, which is ADH, antidiuretic hormone. Okey, so macam mana pesakit boleh dapat penyakit diabetes insipidus ni? Dia punya lobus posterior kelenjar pituitary ni, kat sini kan, belah kanan ni kan, dia gagal untuk rembeskan hormon ADH. So apa yang simptom dia, macam mana kita boleh tengok? Pesakit ni dia akan menyikirkan air kencing yang banyak. Okey, dan dia juga sentiasa rasa haus dan mengalami penyahidratan jika kurangnya minum air. Okey, so kelenjar pituitary ini gagal merembeskan hormon antidiuresis. Kalau kita tengok hormon antidiuresis, dia akan apa dia punya fungsi? Biasanya fungsi dia merangsang penyerapan semula air kan, dekat dalam ginjal ni kan. So kalau dia tak boleh pituitary ni gagal untuk rembeskan ADH, maknanya dia tak boleh rangsang lah penyerapan semula air dekat dalam ginjal. So air tu akan terus keluar untuk urine, sebab tu dia akan kerap lah buang air kencing. Ni adalah contoh dia minum air dan kerap buang air kencing. Ni adalah kesan-kesan dia, simptom dia. Kita boleh tengok dia akan kerap dahaga, lepas tu dia pun kerap juga nak buang air kecil. Okay, next kita pergi kepada penyakit yang ketiga, isu kesihatan yang ketiga, iaitu hypothyroidism. So hypothyroidism ni, dia rembesan thyroxina dia tidak mencukupi. Okey, hormon yang terlibat adalah thyroxina yang tidak cukup. So simptom dia, kalau hormon thyroxina ni tak cukup, dia punya kadar denyutan jantung dia perlahan, lepas tu sensitif terhadap kesejukan, lepas tu mudah berasa letih, dan berat badan dia juga mudah meningkat. Okey, so ni adalah contoh pesakit yang menghidap hypothyroidism. Okey, rambut dia kering, kasar, dan sedikit je rambut dia, tak lebat. Rambut dia tak lebat. Okey, lepas tu bulu kening dia pun sikit. Lepas tu ada masalah ni, edema ni dekat mata ni. Okey, lepas tu adanya kulit kering, dan dia akan jadi kembung dekat bahagian kita punya bawah ni. Okey, dekat cheekbone, tulang pipi ni kan. Okey, ni kita punya, dia akan kembung kat situ. Okey, so kalau kita tengok balik thyroxina ni kan, thyroxina ni fungsi dia apa? So fungsi dia untuk mengawal atau pertumbuhan dan perkembangan lah. So dia akan bagi kesan dekat situ. Okey, kita bagi. Okay, next adalah hyperthyroidism. Kalau hypo tadi tak cukup hormon thyroxina, tapi hyper, so dia terlebih pula hormon thyroxina ni. Okey, so apa kita tengok kita punya simptom dia? Kadar denyutan jantung dia akan cepat. Okey, ni dia akan cepat berpeluh, dan peluh pun berlebihan. Okey, so satu lagi, tidak tahan panas dan mudah kehilangan berat badan. Okey, sebab thyroxina ni kan untuk metabolisme kan. So bila banyak sangat thyroxina ni, makin cepatlah dia punya metabolisme. So sebab itulah dia mudah sangat hilang berat badan. Okey, kalau dikata sini, dikata kelenjar thyroid ni boleh membesar 2 hingga 3 kali lebih besar daripada saiz asal. So this is saiz asal. Dia punya ni kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid lah organ dia yang terlibat kan. Okey, ini keadaan normal. Okey, ni bila pesakit yang ada hyperthyroidism. Okey, this is goiter. Goiter ni bengkak pada kita punya kelenjar thyroid lah, kita panggil goiter. Okey, contoh dia kat sini. Ni kat dalam. Okey,
Next. Okey, kita tengok pula kepada kegergasian. Okey, kegergasian ni macam orang yang orang besar, orang yang tinggi, orang gergasi. Dia punya apa? Kalau orang kata pertumbuhan terbantut kan. Ni dia pertumbuhan yang berlebihan. Okey. So kita tengok kat sini. Hormon yang terlibat adalah hormon pertumbuhan lah ataupun growth hormone, GH. Okey, so kegegasian ni disebabkan oleh hormon pertumbuhan dia dirembeskan secara berlebihan semasa kanak-kanak. Okey, dia dah mula waktu dia umur 12 tahun tu, dia dah tunjuk dah simptom-simptom dia. Simptom-simptom yang dia ni ada masalah yang berkenaan dengan kegergasian. Okey, contohnya dapat dilihat semasa kanak-kanak pemanjangan tulang yang abnormal. Okey, kalau kita ni normal lah kan pemanjangan tulang kita. Ikut kita punya gen mak ayah kita kan. Okey, lepas tu dan membesar menjadi sangatlah tinggi. Okey, this is perbezaan antara tangan kanak-kanak yang ada masalah kegergasian dengan tangan orang dewasa yang normal. Okey, so dia ni budak-budak yang ada masalah kegergasian ni lagi besar tangan dia daripada orang-orang dewasa yang normal. Okey. Inilah contoh dia. Okey, next. Lepas tu ini adalah masalah kekerdilan pula. Okey, kalau tadi kegergasian dia punya hormon pertumbuhan dia berlebihan. Kalau kekerdilan pula berlawanan lah. So hormon pertumbuhan dia kurang semasa tempoh pembesaran. So semasa tempoh pembesaran tu dia ambil kira masa kanak-kanak, lepas tu masa remaja, lepas tu masa dewasa. So itu tempoh pembesaran dia tu pun dia akan ambil masa waktu tu. Waktu hormon pertumbuhan dia waktu tu. Kalau kegergasian tadi dia efek mula-mula tu je masa kanak-kanak tu je. Lepas tu dia pun terus pertumbuhan dia macam biasa, macam dia akan terus membesar je macam biasa, tapi lebih kepada kegergasi lah kan. So yang ni melambatkan pertumbuhan tulang. Okey, kalau tadi pemanjangan tulang yang abnormal kan. Kalau yang ni pula melambatkan pertumbuhan tulang. So simptom dia organ gagal berkembang dan nisbah bahagian badan kekal seperti kanak-kanak. Okey, this is orang dewasa tapi dia ada masalah kerdil. Okey. So hormon apa yang terlibat adalah hormon pertumbuhan. Okey, so ini adalah dah masuk dah kita punya aktiviti. So hari ni cikgu nak korang buat aktiviti penghasilan flashcard. Okey, this is A4. Okey, A4 yang dibahagi kepada 6. Korang lipat, lepas tu dapat 6. Okey, lepas tu buka ada 6 lipatan macam tu. Okey, lepas tu setiap 6 lipatan ni korang isilah diabetes mellitus. Lepas tu okey, baca arahan dulu. Okey, mula-mula sekali baca arahan, sediakan A4 dan bahagikannya kepada 6 bahagian. Okey, lepas tu tulis setiap 6 masalah kesihatan berkaitan sistem endokrin dalam ke-6 kotak flashcard. Okey, ni 6 kotak flashcard. Okey, lepas tu rujuk contoh. Okey, ni contoh yang cikgu dah bagi dah macam biasa. Sebelum ni pun cikgu bagi kan. Okey, lepas tu tulislah 1 diabetes mellitus, bawah dia adalah diabetes insipidus. Okey, kalau diabetes mellitus cikgu dah bagi dah. Tidak hasilkan hormon insulin ataupun hormon insulin dia tidak dapat digunakan kan. So simptom dia macam mana? Dia kerak buang air kecil. Lepas tu kerak haus, rasa kebas tapak kaki. Korang boleh buat macam tu. At least korang tahu dia punya simptom. Kalau diabetes mellitus tu hormon apa yang terlibat? Insulin. Dia lebih ke dia kurang ataupun dia tak hasilkan terus. Macam tu. Sama juga dengan hypothyroid. Hypothyroidism dengan hyperthyroidism. Hypo cikgu kata tadi dia kurang kan, ataupun tidak hasilkan. Lepas tu hyper ni berlebihan pula. Okey, ni hormon apa? Cari sendiri. Kalau ni thyroid ni takkan tak tahu lagi kan hormon apa. Okey, ni kekerdilan dengan kegegasian. Okey, ni simple je aktiviti yang cikgu bagi buat. Lepas tu macam biasa snap dan hantar pada cikgu pada waktu yang ditetapkan. Okey. Okey, so kita dah masuk bahagian refleksi dengan rumusan. So macam biasa, refleksi akan murid-murid cikgu akan buat video lah. Video ringkas dan padat.
dan selama tidak lebih daripada 20 saat je. Okey, macam biasa yang sebelum ni pun Diba dengan Afiqah dah buat dah, memang terbaik. Okey, so ni dah cikgu dah pilih dah. Okey, ni pun cikgu dah pilih random 5 orang. Okey, so siapa yang tu adalah Intan, Arif Fazlan, Alif Hasani, Khalish dengan Arina Alia. Okey, so 5 orang yang cikgu sebut ni bolehlah record video tidak lebih daripada 20 saat untuk PM pada cikgu. Okey, so ini adalah rumusan yang pembelajaran pada hari ini. Okey, so hari ini kamu semua belajar mengenai isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem endokrin. So subtopik ni membincangkan bagaimana kesan ataupun akibat daripada kekurangan hormon ataupun perempisan hormon yang terlalu banyak kepada manusia ataupun pesakit-pesakit lah yang menghidap kesihatan, yang menghidap penyakit-penyakit yang kita bincangkan sebelum ni. So simptom-simptom juga dapat dilihat seperti macam letih, lepas tu kadar denyutan jantung dia, lepas tu kesan kepada berat badan dan juga kesan kepada bentuk fizikal penyakit. Okey, so ada yang gegasi tu tinggi, ada yang kekerdilan itu kerdil kecil kan. Lepas tu kita ada yang tadi tu hyperthyroidism, macam mana dia punya thyroid dia. Lepas tu akan ada benjolan dekat dia punya leher. Lepas tu dia untuk hypothyroidism pula, macam mana dia punya rambut dia tak berapa nak lebat. Lepas tu kening dia pun halus. Lepas tu dia punya akan ada gelembung dekat pipi dia kan. So dia itu kita namakan sebagai simptom-simptom lah. Okay, yang kita boleh nampak. Okay, so that's all. Itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Okay, setiap tugasan boleh hantar pada cikgu mengikut masa yang ditetapkan. Okay, sekian, terima kasih.